Alpin terasa getaran dekat bawah kaki dia. Zzz. Kemudian Alpin ternampak sesuatu yang paling mengerikan yang pernah dia lihat. Bang Amran sampai terbeliak biji mata, macam tak percaya apa yang dia nampak. Aduh. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia akhirat. Okey guys, dalam video kali ni saya akan ceritakan kisah benar pendakian 6 sahabat di Gunung Dempo. Bagi yang dah dengar cerita jalur Linggajati, korang kena dengar cerita ni juga, sebab keseraman dia tak kurang hebatnya dengan cerita jalur Linggajati. Sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro sebab dah izinkan saya ceritakan kisah ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Walaupun penat, tapi Alpin bersyukur sebab berjaya tawan puncak Dempo dan puncak Merapi. Sekarang mereka nak menuju ke pelantaran, pasang kemah dan berehat. Mereka semua berenam, 5 lelaki, Amran, Idan, Anes, Aleh, Alpin dan seorang perempuan, Yuni. Mereka semua masih sekolah lagi. Hanya Bang Amran dan Bang Idan je yang dah habis sekolah. Dalam pendakian Dempo ni, Bang Idan bertindak sebagai pemimpin rombongan sebab dia lebih tua dan pernah pergi ke situ. Begitu juga dengan Bang Amran dan Yuni. Sementara yang lainnya termasuk si Alpin ni adalah pendakian pertama mereka. Ada sedikit kesilapan yang jadi, namun akibatnya tak pernah terbayangkan oleh mereka. Bang Idan tak sengaja terbawa kad teruk bergambar lucah dalam beg dia. Bang Idan jumpa kad tu selepas disalin seluar dekat pelantaran tu. Bang Amran ternampak kad tu dan terus bertanya, "Kenapa kau bawa benda tu, Dan? Kau ni mengajar benda tak elok lah." "Aku tak sengaja, Am. Lepas habis main semalam, aku terpacking pula dengan seluar ni." "Hati-hatilah, Dan. Diorang ni sekolah lagi. Nak pula ada perempuan." Bang Idan cuma garu-garu kepala sambil tersenyum malu. Tapi kejadian tu segera mereka berdua lupakan. Malah mereka main pula kad truk tu. Masuk waktu maghrib, Alpin bagi tahu Anes dan Yuni yang tengah masak nasi dekat luar kemah, yang mereka nak solat maghrib berjemaah. Anes angguk kepala dan bagi tahu yang dia nak temankan Yuni sebab Yuni baru je datang bulan. Mereka berempat pun solat. Untuk pengetahuan korang, Yuni dan Anes ni bukan beragama Islam. Selesai solat, nasi pun siap masak. Tapi baru je diorang nak makan, tiba-tiba hujan gerimis turun dengan angin yang kencang, disusuli dengan ribut. Mereka semua cepat-cepat masuk kemah. Dah tak terfikir pasal lapar dah. Kemah bergoyang-goyang, pancang kemah sampai tercabut. Alpin tengok muka kawan-kawan dia semua dah pucat. Yelah, ini pengalaman pertama mereka dihentam ribut yang dahsyat dekat atas gunung. Kebetulan pula tak ada orang lain dekat gunung tu selain mereka. Yang Alpin paling takut kalau kemah mereka diterbangkan ribut, sebab dia rasakan semakin lama tiupan angin tu semakin kencang. Alpin dengan Bang Amran buat keputusan untuk keluar kemah, nak periksa pancang-pancang kemah tu. Yang lain masing-masing pegang lampu sulung sebab hari dah mula gelap. Baru je Alpin keluarkan kepala dari kemah, air hujan dengan angin terus meluru kena muka dia. Angin tu terlalu kuat sampai membuatkan Alpin ni susah nak bernafas. Tapi selain ribut tu, Alpin dengan Bang Amran terdengar ada bunyi lain. Suara tu tenggelam timbul di antara bunyi ribut. Makin lama makin jelas bunyi tu. Bunyi tu macam berasal dari dalam tanah. Alpin terasa getaran dekat bawah kaki dia. Zzz. Kemudian Alpin ternampak sesuatu yang paling mengerikan yang pernah dia lihat. Bang Amran sampai terbeliak biji mata, macam tak percaya apa yang dia nampak. Kaki mereka berdua seakan-akan terpaku dekat tanah, tak mampu digerakkan. Bila dia sedar bahaya tu semakin mendekat, Alpin terus menjerit, "Aibah! Lari! Lari! Lari!" Mendengar jeritan Alpin tu, kawan-kawan dia yang lain terus keluar kemah. Mereka semua melihat pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Dari puncak Merapi, Aibah turun bergulung-gulung ke arah mereka. Tak fikir panjang, mereka semua terus lari lintang pukang ke arah tempat yang lebih tinggi. Yuni sampai terjatuh-jatuh disebabkan panik. Betul Mike tak?
Nasib baik mereka sempat sampai di tempat yang selamat. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan aibah tu menerjah kemah mereka dan hilang di bawah aliran banjir tu. Yuni terjatuh kemudian menangis. Kawan-kawan yang lain nampak sangat terkejut. Tangan Alpin sampai menggeletar. Mereka semua hampir mati tadi. Alpin tak sangka air dekat kawah puncak Merapi boleh naik dan menjadi aibah. Terlambat sikit je, kalau tak mereka semua dah hanyut. Nasib baik tak ada orang lain dekat pelantaran tu. Oh ya, pelantaran tu tempat camping lah, tempat mendatar je. Lupa nak bagi tahu tadi. Kita sambung. Malam semakin gelap, ribut semakin reda, tapi hujan masih belum berhenti. Mereka semua bingung, tak tahu nak buat apa. Kemah dan peralatan mereka semua dah hilang. Yang ada hanya lampu suruh Alpin dan Bang Amran yang diorang pegang tadi. Kemudian Bang Idan buat keputusan untuk mereka semua turun. Semakin lama mereka dekat situ tanpa kemah, semakin bahaya. Ditambah pula mereka kena lalu ikut puncak Dempo untuk turun. Dengan suhu yang sejuk dan hujan rintik, boleh membuatkan mereka diserang hipotermia. Hipotermia ni terjadi bila badan terlalu sejuk, menggigil-gigil, terketar-ketar bila bercakap. Boleh jadi keliru. Mereka berjalan dengan perlahan sebab trek berbatu ke arah puncak Dempo menjadi licin akibat hujan. Mereka kena berhati-hati. Bang Amran berjalan di depan sambil arahkan lampu slow dia dekat trek yang semakin menanjak. Dekat belakang dia Alpin, lepas tu Yuni, Ale dan Anis. Lampu suruh satu lagi Alpin bagi dekat Bang Idan yang berjalan paling belakang. Tiba-tiba petir menyambar sebatang pokok di belakang mereka. Rasa nak tercabut jantung disebabkan terkejut. Ada api kecil terlihat di bekas sambaran petir tadi sebelum hilang kena air hujan. Mereka semua saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Belum hilang rasa terkejut tadi, satu lagi petir menyambar sebatang pokok yang lebih dekat dengan mereka. Kemudian ada lagi petir yang menyambar sebuah batu besar yang jaraknya lebih dekat lagi. Batu tu terus terbelah. Jantung makin berdegup kencang. Firasat Alpin mengatakan ada sesuatu yang tak kena. Naluri dia macam suruh dia cepat-cepat lari, sebab petir-petir ni seakan-akan mengejar mereka. Mereka semua panik dan terus berlari sejauh mungkin. Petir-petir terus menyambar di belakang mereka dan semakin mendekat. Dalam keadaan panik tu, Yuni menangis sebab ketakutan. Dalam tengah berlari tu, tiba-tiba ada satu petir besar menyambar beberapa meter dekat depan mereka. Alpin pasrah sebab terfikir dia mungkin tak selamat. Tapi itu bukan petir. Beberapa meter di depan mereka ada seorang perempuan cantik bergaun putih. Kedua tangannya terlihat sedang memainkan sesuatu dan jantung rasa nak gugur bila sedar. Yang ada di tangannya adalah kad terup bergambar lucah milik Bang Idan. Seiring senyumannya yang menghilang, tangannya terangkat perlahan dan tunjuk ke arah Yuni. Kemudian berkata, "Kamu saya punya." Satu petir menyambar lagi. Perempuan bergaun putih tu hilang diiringi suara ketawa yang bergema di antara pokok-pokok di puncak Dempo tu. Alpin ketakutan setengah mati. Kaki jadi lemah. Yuni lebih parah lagi. Tubuhnya menggeletar kuat. Bang Idan terus tarik tangan Alpin dan Yuni, suruh mereka segera bergerak. "Jom gerak, ada yang tak kena ni. Penghuni di sini marah dekat kita." Mereka bergerak menuruni trek puncak Dempo. Walaupun hati nak tinggalkan tempat tu secepat mungkin, tapi keadaan tak mengizinkan. Keadaan malam yang gelap gelita ditambah pula trek berbatu yang licin dan sumber cahaya yang hanya ada di depan dan di belakang malah membuatkan mereka lebih lambat lagi dari sebelumnya. Setiap kali Alpin dengar gema suara ketawa di sebalik pokok-pokok, dia rasa nak lari je. Tapi terpisah dari rombongan bukan pilihan yang baik. Dari sudut mata dia terlihat kelibat-kelibat sosok putih dan Alpin tak tahu sosok apa sebenarnya. Hujan dah berhenti, tapi hembusan angin masih kuat. Alpin dah tak dapat bezakan adakah dia menggigil sebab ketakutan atau kesejukan. Mereka terus bergerak sambil dijaga oleh Bang Idan di depan dan Bang Amran di belakang. Berkali-kali mereka berdua mengingatkan untuk bergerak dan terus berdoa. Kemudian Anis bertanya pada Bang Amran, "Bang, tadi tu siapa bang?" Bang Amran tak terus jawab. Dia terfikir kejap. Lepas tu dia jawab, "Puteri Dempo." Mereka teruskan perjalanan turun dengan perlahan. Alpin rasa tak sedap hati sebab seakan-akan ada banyak mata yang sedang mengawasi mereka. Kadang-kadang dia terkejut melihat cahaya lampu suluh yang diarahkan ke tanah dari belakang dia. Padahal tu cahaya lampu suluh Bang Amran. Nafas mereka terdengar kuat.
Otot betis dan peha Alpin mula terasa kaku. Tapi setiap kali nak berehat, bunyi gema ketawa terdengar dari kegelapan hutan tu. Suara tu seakan-akan ketawakan mereka yang ketakutan. Dan Bang Idan terus menerus suruh mereka bergerak dengan lebih cepat lagi. Alpin tahu kenapa Bang Idan risau sangat. Sebab Gunung Dempo ni bukan gunung sebarangan. Banyak kejadian yang terjadi dekat gunung ni. Orang hilang dan meninggal dah biasa didengar. Disebabkan itulah Alpin terus paksa diri untuk berjalan walaupun dah terlampau letih. Setelah beberapa lama berjalan, mereka ubah posisi. Bang Amran yang tadinya di belakang sekarang duduk di depan. Bang Idan pula jalan di belakang. Dari belakang, Bang Idan sentiasa ingatkan untuk jalan dan jangan putus berdoa. Disebabkan Yuni dan Anis ni berlainan agama, Bang Idan suruh mereka berdoa mengikut keyakinan mereka masing-masing. Alpin lega sebab mereka dah keluar dari hutan Can Tinggi. Pokok-pokok Can Tinggi dengan cabangnya yang kurus seperti jari-jari mayat membuatkan dia rasa gelisah. Mereka mula masuk hutan yang di sepanjang treknya penuh dengan pokok-pokok besar yang rapat-rapat. Di belakang pokok-pokok tu, kabus bergerak perlahan. Kemudian terdengar Bang Idan bersuara, "Pin, fokus ke depan, jangan tengok kiri kanan." Trek mula makin menurun dan curam, ditambah pula dengan pencahayaan yang kurang. Alpin jadi ragu-ragu untuk melangkah dan kena minta disuluh terlebih dahulu. Tiba-tiba bulu roma dia meremang. Dari sudut mata dia ternampak ada sesuatu melintas. Tapi Alpin paksa terus fokus ke depan. Tanpa sengaja, Alpin toleh ke sebelah kanan. Dia terpandang 2 ekor kunang-kunang yang terbang kira-kira 1 meter dari dia. Dia terpaku tengok kunang-kunang tu. Semakin lama, cahaya kunang-kunang tu semakin membesar. Tiba-tiba, pak! Alpin terkejut. Dia sedar tu bukanlah kunang-kunang, tapi sepasang mata berwarna merah menyala. Mata tu menatap ke arahnya tanpa berkedip. Dari matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaannya. Secara perlahan, wajahnya terlihat, lalu rambutnya, hingga akhirnya terlihat seluruh badannya. Seorang lelaki. Rambutnya panjang dan kusut masai. Alpin tak mampu bergerak. Leher jadi kaku. Bahkan nak keluarkan suara pun dia tak mampu. Tiba-tiba, jantung dia rasa nak tercabut bila muka makhluk tu dengan secepat kilat dah ada sejengkal dari muka dia. Wajahnya berubah jadi busuk dengan ulat-ulat yang keluar masuk dari mata, hidung dan kulit pipi. Bau bangkai yang sangat busuk membuatkan Alpin nak termuntah. Mata Alpin terbeliak dan dia terus menjerit sekuat hati. Wajah busuk tu terus mendekat. Jeritan Alpin semakin menjadi-jadi bila dia tengok kulit dan daging yang busuk di pipinya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, pam! Alpin yang tengah duduk sambil tutup muka kena tampar dengan Bang Idan. Kawan-kawan yang lain semua keliling dia. Alpin tercari-cari makhluk tadi. Kemudian Bang Idan pegang muka dia sambil berkata, "Pin, sedar Pin." Bang Idan tampar muka dia lagi sekali sebab dia masih terjerit-jerit ketakutan. Kali ni baru dia sedar dan terus bagi tahu apa yang dia nampak tadi pada Bang Idan. Tapi yang keluar dari mulut dia, Bang Idan tak faham. Macam menggomel-gomel. Bang Idan suruh Alpin beristighfar. Lepas Alpin beristighfar, barulah dia semakin tenang. Bang Idan mengusap-usap belakang Alpin dengan perlahan dan suruh mereka semua berehat sekejap. Alpin yang rasa nak termuntah sebab cium bau busuk tadi, akhirnya terus termuntah-muntah. Bang Amran mengurut-urut belakang leher sambil Alpin terus termuntah-muntah. Tak lama lepas tu, Bang Idan bersuara, "Kan abang dah cakap, jangan tengok kiri kanan, fokus ke depan je." "Saya tak toleh bang, kepala saya macam toleh sendiri." Udahlah, istighfar je. Apa yang kau nampak jangan diceritakan." Belum lagi hilang rasa takut, Bang Idan bagi syarat supaya mereka mula bergerak. Alpin yang masih lemah dipapah oleh Ale dan Anis. Sebelum bergerak, Bang Idan mengingatkan mereka semua supaya fokus ke depan je dan kalau ternampak apa-apa, diam je. Baru je mereka nak bergerak, Alpin ternampak ada sesuatu terbang melintas dekat depan mereka. Dia nampak dekat atas ada beberapa sosok kuntilanak terbang dari pokok ke pokok. Kuntilanak tu menyeringai sambil ketawa. Cepat-cepat Alpin alihkan pandangan dia ke tanah. Ali yang sedang papah Alpin pun tersentak sebab dia ternampak sosok yang besar bermata merah. Seluruh badannya dipenuhi bulu. Tapi Ali diam je,
tak bersuara. Walaupun wajahnya nampak pucat, penampakan demi penampakan terus muncul di sana sini, dekat atas, dekat dahan-dahan pokok, di sebalik semak. Sesekali mereka saling berlanggar sesama sendiri sebab Bang Amran yang ada paling depan berhenti mengejut. Nak tahu kenapa Bang Amran berhenti mengejut? Ada kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Sesekali ada penampakan pocong yang menghalang trek. Bau-bauan timbul dan menghilang. Bau bangkai diganti bau bunga melati yang amat pekat dan bau bunga kembunja. Tak putus-putus Alpin baca doa. Dia tak nak jadi salah satu korban gunung Dempo tu. Tiba-tiba Alpin terdengar bunyi bisikan di sebalik kabus. Semakin lama bunyi tu semakin jelas. Ada suara orang bercakap-cakap, bunyi muzik, bunyi orang menyapu, bunyi ngeraman harimau dan banyak lagi. Bunyi tu datang dari segala arah. Tapi ada satu suara yang membuatkan Alpin menggigil. Suara tu sayup-sayup je terdengar. Namun suara tu tak berhenti memanggil-manggil. Alpin, Alpin, Alpin. Alpin cuba endahkan suara tu, tapi suara bergema tu seakan-akan dekat di telinga dia. Alpin tengok kawan-kawan dia yang lain tutup telinga juga. Dia yakin mereka semua pun terdengar apa yang dia dengar. Alpin toleh ke belakang. Dia tengok Bang Idan je tak tutup telinga, sebab dia terus je berjalan, tak ada reaksi di muka dia. Kemudian dia berkata, fokus ke depan, jangan cerita apa-apa, jangan dengar apa-apa. Tapi dalam ketakutan macam tu, Alpin susah nak fokus. Dari sebelah kanan, Alpin nampak ada penampakan di setiap pokok-pokok. Sementara sebelah kiri dia adalah jurang. Suara-suara yang menakutkan mereka semua datangnya dari dasar jurang tu. Yuni yang ada di depan Alpin tiba-tiba terjatuh sebab kaki dia tersangkut akar. Kemudian Alpin terdengar Yuni menjerit-jerit ketakutan. Bila dia tengok apa yang membuatkan Yuni menjerit, Alpin pun menjerit sekali. Nak tahu apa yang Alpin nampak? Itu bukan akar, tapi tangan. Bang Amran cepat-cepat tarik tangan Yuni dan paksa dia bergerak. Tak lama lepas tu, Alpin terdengar pula Ale dan Anes yang menjerit ketakutan dekat belakang dia. Alpin tak berani nak toleh belakang. Dia terus je berjalan sambil fokus ke tanah. Tiba-tiba ada kepala berguling dekat depan dia, dan dia tak sengaja tertendang kepala tu. Alpin terus menjerit semahu-mahunya. Dalam perjalanan tu, sesekali Alpin terdengar jeritan dari kawan-kawan dia yang lain. Entah apa yang mereka alami, Alpin tak nak tahu. Penghuni Gunung Dempo ni seakan-akan berkumpul dan bersilih ganti ganggu mereka. Nampak macam mereka tak akan biarkan Alpin dengan kawan-kawan dia tenang walaupun sekejap. Belum jauh berjalan, giliran Alpin pula yang menjerit sebab ada tangan yang pegang dia dari balik dahan pokok yang menjuntai ke trek. Dengan cepat dia melepaskan diri sambil menjerit dan beristighfar. Tapi kawan-kawan dia yang lain buat tak peduli je bila dengar Alpin menjerit. Alpin terfikir mungkin kawan-kawan dia pun kena ganggu juga. Alpin teruskan perjalanan. Tiba-tiba sepasang tangan besar dan hitam mencengkam kaki dia. Alpin menjerit-jerit, tapi semakin kuat dia menjerit, semakin kuat cengkaman tu. Bang Idan lari ke arah Alpin dan terus peluk dia. Bang Idan suruh Alpin tenang dan beristighfar. Tapi cengkaman di kaki Alpin tak juga hilang, malah lebih kuat lagi. Kemudian Alpin berkata, ada tangan bang dekat kaki saya. Kaki saya dipegang bang. Lepas tu Bang Idan dan dua orang kawan dia yang lain berusaha lepaskan kaki Alpin. Bila Alpin tengok ke bawah balik, dia macam tak percaya. Yang tadinya dia nampak ada sepasang tangan dah bertukar jadi akar yang membelit kaki dia. Anes tanya, macam mana kaki kau boleh termasuk dalam akar macam ni? Anes rasa hairan sebab kaki Alpin tersepit di antara dua akar yang saling mengait. Akhirnya setelah lama berusaha, berjaya juga mereka melepaskan kaki Alpin dari cengkaman akar hitam tu. Setelah kaki Alpin lepas, terdengar suara ketawa bergema di merata tempat. Mereka saling berpandangan dengan wajah yang panik. Alpin sangat berterima kasih pada kawan-kawan dia sebab dia takut mereka putus asa kalau gagal lepaskan kaki dia tadi dan tinggalkan dia sendirian. Tapi belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba Yuni menjerit, suruh mereka meniarap. Tiarap! Mereka semua serentak menjatuhkan diri ke tanah. Hembusan angin yang kuat lalu dekat atas badan mereka. Zuf! Tapi Alpin tak nampak apa-apa pun. Yuni terus berkata, ada makhluk hitam tadi. Dayun, diam dulu, jangan cerita. Makhluk tu sasarkan Bang Amran. Pucat terus muka Bang Amran bila dengar nama dia disebut. Terus Bang Amran tanya,
Kenapa kau cakap macam tu, Yun? Makhluk tu sejak dari tadi ikut kita, bang. Matanya selalu menatap Bang Amran. Dia sasarkan Abang Amran. Mereka semua menatap Bang Amran, kemudian saling berpandangan satu sama lain. Apa yang dikatakan Yuni tadi membuatkan jantung Alpin semakin berdegup kencang. Tup, 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 tup. Mereka merasakan penghuni dempo bukan cuma berniat mengganggu mereka, tapi berniat mencederakan mereka. Yuni berkata lagi, makhluk tu juga yang tadi tarik kaki Alpin. Aku nampak dia bersembunyi di sebalik pokok. Memang bukan akal kan, Yun? Aku pun nampak ada tangan hitam yang tarik kaki aku tadi. Tadi aku nak bagi tahu tapi dah terlambat. Mendengar perbualan Alpin dengan Yuni, yang lain terus beristighfar. Bang Idan terus berkata, Sudah, jangan difikirkan. Kita teruskan perjalanan dan fokus. Jangan sampai terpisah. Kita kena cepat. Kita pasti selamat. Percayalah pada Tuhan. Mereka tarik nafas panjang dan mulakan perjalanan. Sambil berjalan tu, Alpin bertanya lagi pada Yuni, Yun, betul ke kau nampak apa yang tarik kaki aku tadi? Aku tak tipu, Yun. Tadi tu memang betul tangan, bukan akar. Ya, makhluk tu tadi, Pin. Aku nampak. Aku nak bagi tahu tapi dah terlambat. Ali yang berjalan di belakang Alpin terus berkata, kalau aku tak nampak tangan, Pin, tapi aku nampak dekat atas pokok ada monyet yang sangat besar. Matanya merah. Dia ikut je kita. Tapi aku tak berani nak cakap, Pin. Takut korang kata aku berhalusinasi pula. Tiba-tiba dari belakang Bang Idan menjerit, Cukup! Tak payah nak cerita bukan-bukan. Sekarang fokus berjalan. Biar cepat sampai. Berdoa, bukan cerita. Mereka bertiga terus terdiam dan kembali berjalan. Serentak dengan tu, suara-suara gaib muncul kembali. Di sebalik semak, jelas kedengaran bunyi langkah kaki, ketawa, tangisan. Namun yang paling mengerikan adalah suara-suara dari jurang yang memanggil setiap nama mereka berulang-ulang kali. Kemudian Bang Idan bersuara, Fokus! Yang dipanggil namanya jangan toleh. Mereka terus berjalan tanpa pedulikan suara-suara tu. Lama-kelamaan suara tu hilang, baik dari hutan atau dari jurang di sebelah kiri mereka. Dan segala penampakan pun tiba-tiba hilang juga. Hampir setengah jam mereka berjalan dengan tenang je, tanpa ada gangguan. Tiba-tiba Anes yang ada belakang Alpin menjerit-jerit. Matanya terbeliak pandang sesuatu dekat depan. Dengan segera Bang Idan peluk dan dudukkan Anes yang terus-menerus menunjuk ke arah sesuatu yang mereka tak nampak. Kemudian Bang Idan bersuara, Tenang, Nes, tenang. Berdoa ikut keyakinan kau. Kenapa, Nes? Jangan jalan, bang. Jangan jalan. Dekat depan ada harimau, bang. Sepasang harimau. Mereka semua pandang ke arah yang ditunjukkan oleh Anes, tapi tak ada apa-apa pun. Anes je yang boleh nampak harimau tu. Di sebelah Anes, Yuni mula menangis sambil berdoa. Anes masih terpaku pandang lurus ke depan. Bang Idan suruh Anes teruskan perjalanan, tapi Anes tak nak. Jangan, bang. Jangan. Harimau, bang. Tak lama lepas tu, segala penampakan dan suara ketawa muncul lagi, seakan-akan mengejek mereka semua. Suara panggilan dari jurang terus memanggil-manggil, Anes, Anes, Anes. Jangan toleh, Nes, Bang Idan berkata sambil halang pandangan Anes ke arah jurang. Anes terus pandang ke depan. Sambil menangis dia berkata, Harimau, bang. Harimau. Setelah beberapa saat, Anes dan Yuni kembali tenang. Nafas Anes mulai teratur, dan ketika Bang Idan ajak untuk bergerak, Anes ikut. Mungkin sepasang harimau yang Anes nampak tu dah pergi. Kemudian Bang Idan berkata, rapatkan jarak, jangan terlalu jauh. Bang Amran yang paling depan mula berjalan. Diikuti Yuni, Alpin, Ale, Anes dan Bang Idan. Mereka berjalan dengan lebih rapat lagi. Lalu tiba-tiba mereka semua berlanggar sesama sendiri. Rupanya Bang Amran berhenti mengejut. Dia nampak macam tertarik dengan sehelai daun keladi hutan yang bergerak-gerak sendiri. Bang Amran suluh je daun keladi hutan tu. Kemudian Bang Idan bersuara, Am, kenapa berhenti? Kenapa kau suluh daun keladi tu? Biarkan, Am. Kalau nak berehat, tutup lampu suluh, jimat bateri, Am. Tapi Bang Amran tak peduli dengan kata-kata Bang Idan. Dia terus je suluh daun keladi hutan tu. Yang lain dah saling berpandangan, tak tahu nak buat apa. Lalu perlahan-lahan Bang Amran berpusing ke arah mereka. Dia tersenyum sambil menatap mereka satu persatu. Kemudian terus kata
Semua berundur ketakutan. Bang Amran terus ketawa terbahak-bahak sambil menatap mereka. Tiba-tiba dia menyanyikan satu rangkap lagu yang popular masa tu. Andai dipisah, andai dipisah. Bang Idan terus ke depan, tapi Bang Amran lompat ke belakang sambil terus menyanyi dan ketawa. Bang Amran bergerak bukan macam gerakan manusia. Tiba-tiba Bang Amran lompat ke atas pokok. Dengan cepat Bang Idan tarik dan tenangkan dia. Akhirnya Bang Amran mula tenang. Yang lain bantu untuk pegang badan dia. Risau kalau Bang Amran lompat ke jurang di sebelah kiri mereka. Walaupun dah tak bergerak, tapi Bang Amran tak berhenti-henti ketawa dan menyanyi sambil pandang ke arah mereka semua. Sesekali dia bercakap dalam bahasa Jawa, dan ada di lain waktu dia menangis macam perempuan. Bang Idan kemudiannya suruh mereka semua berdoa. Tak ada seorang pun dari mereka yang tahu cara menghadapi orang yang kerasukan. Yang boleh Alpin buat hanya beristighfar tanpa henti. Anes dan Yuni pun berdoa memohon pertolongan pada Tuhan mereka. Dan seperti sebelumnya, setiap kali ada kejadian, di sekeliling mereka riuh dengan berbagai-bagai suara dan ketawa seakan-akan mengejek mereka. Alpin sempat melihat sekilas pokok besar dekat belakang mereka, tapi dia terus alihkan muka. Sebab dekat situ banyak kuntilanak, pocong dan genderowo berkumpul. Bang Idan sedar mereka tak boleh lama-lama dekat tempat tu. Terus dia pegang Bang Amran dan mula berjalan. Lampu suluh dia bagi dekat Anes yang terpaksa berjalan paling belakang. Beberapa kali Bang Amran tersedar dan bertanya pada Bang Idan, "Hah? Kenapa dengan aku, Dan?" Tapi tak lama dia kerasukan balik. Matanya terbeliak sambil marah-marah dan mengugut bahawa mereka takkan selamat dari gunung ni. Sesekali dia berkata dengan marah, "Tinggalkan! Tinggalkan! Kalian harus tinggalkan di sini." Tapi mereka semua tak faham apa maksudnya. Apa yang nak ditinggalkan? Atau siapa yang nak ditinggalkan? Bang Idan bagi isyarat supaya abaikan apa yang Bang Amran cakap. Bang Amran terus ulang kata-kata tu, tapi mereka semua tak peduli. Tak lama berjalan, mereka sampai di satu tempat yang mendata di bawah sebatang pokok. Tempat tu kira-kira sekitar 1 meter persegi. Dekat situ mereka berehat. Alpin sebenarnya kesian dengan Bang Idan sebab sambil jaga mereka semua, dia juga kena pegang Bang Amran yang meronta-ronta dari tadi sambil marah-marah. Keadaan tempat tu memang cukup bahaya. Tak payah lompat ke jurang, kalau jatuh ikut trek yang menjunam ke bawah pun dah boleh cedera parah. Masa berehat, Bang Idan pejamkan mata sambil tangan dia terus merangkul Bang Amran. Alpin mendekati Ali yang sejak dari tadi hanya diam dan ajak dia berbual. Alpin tanya, "Le, apa maksud Bang Amran masa dia menjerit-jerit dicakap tinggalkan tu ah?" Tapi Ali seakan-akan tak mendengar pertanyaan Alpin tu. Matanya menatap kosong pada satu titik di belakang sebatang pokok. Jarinya digenggam erat dan diikat menggunakan skarf. Alpin tanya lagi sebab dia ingat mungkin Ali tak dengar. "Le, kau tak dengar ke? Aku tanya tadi. Kau rasa apa maksud Bang Amran cakap tinggalkan tu?" Tapi kali ni Ali pandang Alpin dengan wajahnya yang pucat. Bibirnya gemetar dan bersuara, "Pin, aku takut, Pin." "Ada apa, Le?" "Monyet besar tu dari tadi terus intai kita, Pin." "Monyet apa, Le? Makhluk yang tadi cengkam kaki aku ke?" "Bukan, Pin. Dia ikut kita dari atas. Matanya merah menyala, badannya besar berbulu. Dia dari tadi cakap dekat aku, Pin. Aku takut, Pin." "Dia cakap apa, Le?" "Dia cakap, cepat tolak kawan kau tu. Cepat tolak kawan kau tu. Dia asyik cakap macam tu je, Pin. Aku takut dikuasai dia dan kerasukan macam Bang Amran. Sebab tu aku ikat tangan aku ni." "Siapa yang dia suruh tolak?" "Kau, Pin." Alpin ketakutan setengah mati. Kemudian dia tanya lagi, "Betul ke, Le?" "Betul, Pin. Demi Allah, aku betul-betul takut ni, Pin." Tiba-tiba Bang Idan buka mata dan sergah mereka berdua. Korang sama apa?" Ali terus ceritakan apa yang dia ceritakan dekat Alpin. Bang Idan dengar dengan serius. Lepas tu dia tanya, "Mana makhluk tu?" "Tunjuk, Le." Dengan rasa takut, Ali tunjuk di satu titik di belakang pokok besar. Bang Idan terus suluh tempat tu, tapi tak ada apa-apa. Bang Idan terus tanya lagi, "Betul ke apa yang kau cakap tu, Le?" Ali mengangguk perlahan. Nampaknya Bang Idan semakin muak dengan keadaan tu. Dia suruh mereka berdiri dan teruskan perjalanan. Bang Idan ambil tangan Bang Amran dan memapahnya lagi. Bang Amran asyik bercakap dalam bahasa yang mereka tak faham. Satu-satunya perkataan yang Alpin faham bila Bang Amran asyik bercakap, "Tinggalkan,
tinggalkan dia dekat sini. Tapi kali ni ucapan tu dibalas oleh Bang Idan dengan emosi. Tak ada yang akan ditinggalkan dekat sini. Nak tahu apa yang terjadi selanjutnya? Tunggu di part 2, sebab cerita ni sama panjang macam cerita Jalur Linggarjati. Terima kasih semua dah menonton video ni. Kita jumpa di part 2. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.